تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Tuan-tuan yang mulia, dia ada dua perkara yang sebutannya dekat-dekat, tapi maknanya berlainan. Satu sebutnya hijau agama, yang kedua sebutnya agama. Agama dengan hijau agama bunyi supaya hak tula, tapi adalah perkara yang berlainan. Agama adalah perintah Allah SWT, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kerja agama adalah kerja menghidupkan perintah Allah SWT dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan manusia. Kalau ibarat mudah-mudah tak? Supaya nanok dengan menanai. Kerja agama ni supaya menanai padi. Amal agama supaya nanok. Ni benda berlainan. Agama ke pihak kata kita semaya dah. Haji kita buat dah. Puasa kita puasa. Zakat kita keluar. Buku apa pula pergi buat kerja dakwah. Karena kita buat dah. Kita puasa, kita buat haji, kita keluar zakat. Tak perlu dah kita kerja dakwah. Betul-betul agama atau amal agama dengan kerja agama yang berlainan. Kerja agama adalah kerja yang kita usaha supaya kita ada amalan agama dalam kehidupan, dan kita usaha supaya umat ada agama dalam kehidupan dengan guna diri kita, masa kita dan harta kita. Ini sebagai syarat yang pertama. Diri kita, masa kita, harta kita. Ini sebagai syarat yang pertama untuk buat kerja. Bila sebut harta kita untuk buat kerja agama, maka dengan sendirinya kita kena faham kata orang dakwah ataupun orang yang buat kerja dakwah bukan orang yang tak ada kerja. Mana kerja tak ada kerja apa dah buat dakwah, tak ada cari duit ke apa dah buat dakwah sekarang. Itu adalah cara yang tak betul. Maulana Umar Perampuri rahmatullah alaihi biasa sebutlah bayar. Kalau siapa duk bayar ataupun target suruh orang-orang yang buat kerja agama ni tinggal kerja dunia, itu adalah target daripada dia sendiri, bukan daripada orang tua-tua di Nizamuddin. Kalau dia target, dia bayar setinggal dunia, itu fikir dia.
Kerana Nizamuddin tak pernah jadi masa tu lah, tak pernah bayar, tak pernah bagi targhib supaya orang buat kerja agama ni tinggal kerja dunia. Pasal bila kita tinggal kerja dunia, hasilnya masuk tubik kita tak cukup. Bila tak cukup, kita terpaksa berteh orang. Bila kita berteh orang, kita tak ada kerja, maka berteh atas berteh. Berteh atas berteh, berteh dah berteh pula. Berteh lagi. Berteh pula, berteh lagi. Hingga dengan hutang ni tuan-tuan akan jadi fitnah bagi dia bila pakai masa yang lama. Hutang ni besar tuan-tuan, hutang ni besar, dia masuk dalam muamalat. Orang mati syahid, semua dosa diampun. Tapi kalau tak hutang, tak boleh masuk syurga. Nabi SAW bila ada orang meninggal dunia ataupun mati, dia pergi, kalau dia tu lekat hutang dan tak ada orang sanggup bayar, maka Nabi tak sembahyang. Tapi itu tuan-tuan, orang yang buat kerja agama, dia kena buat kerja dunia. Guna ambil hasil titik peluh yang dia buat kerja tu, mari buat pengorbanan dalam kerja agama. Barulah harta dia tu jadi macam supaya baja untuk menyuburkan, untuk mensuburkan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak hijrah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mari cari Abu Bakar tengah hari. Panah terik, Nabi berjalan klik mari. Abu Bakar kata, aku tengok Nabi mari ni kena ada sesuatu yang luar biasa. Pasal kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mari rumah Abu Bakar ni mari petang setelah matahari tu lembut. Tapi hari ni belah panah mari. Bila siapa pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, masa tu Asma dengan Aisyah duduk sekali. Budak-budak lah dua orang ni. Nabi tengok kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, lepas tu tengok kepada Asma dengan Aisyah. Seolah-olah nak tanya, kata, dua orang ni lah anda ni, rasa nak kecek rahsia sikit ni. Tengok Abu Bakar, tengok Asma. Tengok Abu Bakar, tengok Asma dengan Aisyah. Abu Bakar pun berheran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah nak soal, kata budak dua orang ni boleh harap ke tak? Boleh pegang rahsia ke tak? Maka Abu Bakar faham. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, royak, nak royak ke apa? Anak amor dua orang ni tak apa. Maka Nabi SAW kata, aku diperintah Allah supaya hijrah ke Madinah. Dan Abu Bakar, kamulah yang aku pilih sebagai orang yang musafir dengan. Baik itu Nabi klik. Aisyah radhiyallahu ta'ala satu riwayat, kata, aku tengok ayahku pada hari itu tak biasa tengok keadaan tu. Gembira sangat dia, gembira. Suka hati sangat, hingga nampak kegembiraan dia tu. Aisyah tanya, ayah,
Apa aja suka gitu lalu, suka hati. Kalau setengah kata tuyuk, siapa tuyuk? Suka hati sangat siapa? Siapa tuyuk? Maka Bakar kata, Aisyah, wahai anakku, bagaimana aku tak suka hati? Dalam ramai-ramai ni, Allah dan Rasul pilih aku untuk hijrah bersama ke Madinah. Allah dan Rasul, Allah pilih, Rasul pilih. Maka siapa masa janji, Nabi sallallahu alaihi wasallam mari jumpa Wakar. Wakar ambil kenderaan 2 ekor. Wakar kata, ya Rasulullah, ini untuk aku dan ini untuk kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, Wakar, mau tahu mana? Kata, kita nak hijrah. Maka kata, aku tahu. Dalam hati aku rasa, bila orang lain-lain berhijrah dah ke Madinah, maka aku dengan kamu pun kena hijrah juga. Lalu tu, aku sediakan kenderaan 2 ekor. Nak ayat apa tu? Nak ayat kata, orang kijak agama ni, bukan dia fikir hari ni untuk esok, dia fikir hari ni untuk 100 tahun depan. Hari ni dia duduk sini tapi fikir lagi 100 tahun dah. Walah. Fikir lagi 100 tahun dah. Lepas tu, Lek Nabi sallallahu alaihi wasallam pula cabut duit bil tanya Wakar, apa? Wakar kata, ya Rasulullah, hak saya. Saya beri untuk Rasulullah dah. Saya fikir apa? Ni tepat nak ayat ni. Nabi SAW kata, Wakar, di jalan Allah SWT harta sendiri. Di jalan Allah SWT kena guna harta sendiri. Lalu tu Nabi bila-bila duit beri kepada Wakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab itu kerja ni tuan-tuan bukan gah 1, gah 2, bukan 3 hari sebulan. Dia mula dipersiapkan lagi. Itu semaya mula dengan takbir, sudah dengan salat itu semaya. Tapi persiapan semaya ambil taharah lagi. Masuk kecil, masuk berak, masuk cuci. Lepas tu ambil semaya dan betul. Lepas tu bawa takbir, baru tu hari terima semaya. Kalau masuk berak tak cuci, masuk kecil tak cuci, walaupun air semaya kena, baca elah semaya betul, gerak gila semaya betul, kosok pula semaya, kosok pun tak terima pasal kita semaya dalam keadaan tak bersih. Yang ada setengah riwayat kata, orang sujud dalam keadaan tak bersih tubuh dia, maka sepuk-sepuk nak jinjak tangga kafir. Sepuk-sepuk nak injak anak tangga kafir. Orang yang semaya tapi diri dia tak bersih. Itu dakwah sama. Bila kita nak buat kerja dakwah, kita kena buat kerja dunia. Pasal apa? Nak hasil yang kita boleh buat pengorbanan untuk agama. Dan hasil itu mesti jelas. Jelas tidaklah hasil kita tu mari dengan syubhat. Tidaklah hasil kita tu mari dengan haram. Kena bersih 100%. Kenapa? Kerana kita nak pergi buat perkara yang bersih. Gelas nak botol, kena basuh cuci. Kalau tidak, bila kita botol, jadi cemar siapa kata.
orang yang keluar untuk kerja cari duit. Orang yang keluar untuk kerja cari duit dengan niat nak jaga anak isteri dia daripada minta-minta, dan jaga anak isteri dia pada kalau tangi minta orang, nak jaga sara nafkah anak bini dia, nak jaga supaya dia dapat harta, boleh tunaikan satu lagi iaitu zakat, salah satu daripada rukun Islam. Kalau kita tak kerja buat, kita nak puas zakat tak boleh. Dan juga nak buat sedekah yang mana Allah SWT sangat suka. Jangan Nabi besar, jangan kamu jadi tangan bawah, jadilah kamu tangan atas. So jadi tangan memberi, jangan jadi tangan menerima. Dan boleh buat masjid, boleh buat madrasah, boleh bantu orang fakir dan miskin sebagainya. Ini niat kita. Seorang yang keluar pada umum untuk saya makan. Maka Nabi SAW bersabda, orang ni keluarlah ni, niatlah ni. Maka keluar dia tu supaya keluar berjihad fi sabilillah. Keluar berjihad. Orang Tino yang sanggup bantu suami dia, mana nampak suami dia torok sangat cari duit. Sebenarnya cari duit nafkah ni adalah tugas seorang suami. Tapi isteri yang dia tengok suami bertukuh lemuh dalam kerja dunia tu, nampak torok sangat. Misalnya kata siapa kata tak ada nak bagi buat gas, tak ada nak kuat 3 hari sebagainya. Isteri sanggup membantu, kata tak apalah kita nak berjahit tolong. Aisyah radhiyallahu ta'ala riwayat satu hadis, Nabi SAW bersabda, seorang yang jahit, orang Tino duk jahit bantu suami dia dalam umur, sama dengan seorang takbir orang yang berperang di jalan Allah SWT. Seorang sahabat ni rakyat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang kuat ibadat. Duduk di masjid, kuat ibadat. Mana termasuk orang kuat ibadat, sejak sama. Nabi kata, siapa cara hidup dia? Nabi tak tanya orang itu nama apa Orang kuat ibadat dah sejak sama tak klik nama apa Nabi tak tanya. Boleh sahabat seorang ni kata, Nabi tak tanya dah. Nabi tanya hak jauh pada tu lagi. Nabi tanya ke apa? Siapa yang cara hidup dia? Mana makan ni dia ke apa ni? Dia cara. Sahabat jawab, saudara dia dah bercara. Adik dia ataupun kakak dia dah bercara. Nabi SAW bersabda, dia tu lebih baik pada $12 sejik lagi. Itu tuan-tuan yang mulia. Bila kita buat dakwah dengan pemahaman yang betul, maka dakwah adalah satu kerja yang bukan manfaat untuk kita, bahkan manfaat untuk umum. Bila kita buat kerja dengan pemahaman yang sempit, pemahaman kita sendiri, dakwah akan buat masalah kita, buat masalah pada keluarga kita, dan buat masalah pada orang sekampung kita. Dakwah boleh jadi asbab orang masuk kepada agama, dan juga boleh jadi asbab orang lari pada agama. Bila orang masuk dari agama, bila kita buat kerja dakwah dengan betul cara yang ditunjuk oleh ulama. Kerana ulama ni ambil cara daripada apa yang sahabat buat, apa yang Nabi SAW buat. Itu jangan fikir sendiri, jangan tak pendapat sendiri tak fair, dan kita berjalan kerja. Kau pergi kau jauh. Kau pergi kau jauh mana? Kau pergi kau jauh daripada kerja dakwah.
Apa ni? Itu tuan-tuan, syarat pertama untuk buat kerja kamu, diri kamu, masa kamu, harta kamu. Harta pula kena mari dengan bersih. Bersih sinar, pengecermin gitu. Mana? Boleh tengok kebersihan dia. Dia tu bersih dah, nyata nampak kebersihan. Nak bersih tu boleh tengok. Kalau mega yang bersih, tak ada campur dengan tipu, bohong, tak ada campur dengan mata kilo tak betul kan. Bagi kelas 2 buat kelas 1 kan. Kena bersih semua. Nabi SAW bersabda, muamalat Islam adalah muamalat yang bersih. Sebab itu siapa tipu dan nego, laisa minni, dia bukan umatku. Kita nak ambil harta molek, buat kerja molek. Ambil harta bersih, buat kerja bersih, baru tu ambil hasil yang bersih. Harta bersih, buat kerja bersih, tu ambil hasil yang bersih. Harta cemar, buat kerja bersih, ia tak jadi bersih. Apa? Sebab saat ni, gelas cemar, botol pakai stel pun tak jadi cuci. Siapa pakai. Dan gelas tu tak jecok. Orang yang suka royak ke orang kata Allah ni tak ada buat kerja dunia pasal sibuk dengan dakwah. Ni tipu daya syaitan. Syaitan tipu kita. Buat gapo siapa tak ada buat kerja dunia? Sekarang mana lu kerja dakwah siapa tak ada kerja dunia? Apa ni? Ahli supoh no tak ada kerja apa. Kita jalan dah ahli supoh. Ahli supoh lah nak minta berah ke. Ahli supoh lah nak minta bantuan pada ke. Kalau nak jadi ahli supoh, 3 sifat. Jangan royak, jangan harap, jangan minta selain daripada Allah. Supoh. Kalau royak kau orang dah minta dia orang, dah harap kau orang lagi, ini bukan ahli supoh, ini ahli sapoh. Sapoh tu bukan bagi tak molek. Dalam pahala mari buat tupak, koyok makan tupak, dalam pahala jadi sapoh. Asal bukan sapoh dia tak. Kalau dipaham molek, kita ambil yang buku pulak jadi tupak. Baru kita makan tupak, kita uang tu baik semula, maka jadi sapoh. Lepas tu supoh dengan sapoh ni dekat-dekat ya. Niat tak betul jadi sapoh, niat betul supoh. Jangan royak, jangan harap, dan jangan minta selain daripada Allah. Kalau secara ni boleh, mari duk cara tak apa. Nak jadi ahli supoh macam ni. Tapi jangan royak. Kesusahan gapo jangan royak aku. Kesusahan gapo jangan harap aku. Kesusahan gapo masalah apa jangan minta dia. Dia royak, dia harap, dia minta hanya kepada Allah. Tu sumpah. Royak nak royak dengan mulut, royak dengan kelakuan. Tu royak dah. Royak dengan mulut kawan susah gini. Dengan mana Ibrahim besok targhib orang lama, dia kata jiwa nengung-nengung apa okay. Dia tanya ada apa ni? Mulai kena tak kaza pula.
Antara zapat bulan pula. Lepas tu duit pun tak ada. Maka saya dia cabut 5,000 bil. Orang bui tak apa. Tapi orang ngiling-ngiling buat serabut-serabut tu. Mana abang kata orang ni guna kerja dakwah untuk cari laba pada diri dia sendiri. Ini bukan cara kerja. Nak mendengung lek malam dengan Tuhan, nak royak lek malam dengan Tuhan tu. Lepas tu kita potong masalah ni pertama sekali dalam kerja dakwah ni, harta kita, diri kita masuk. Kata dah. Kerja mudah kita buat jadi payah buat apa? Kerja dakwah mudah. Bagi kita buat jadi payah. Buat jadi payah jadi. Itu bila sebut kena guna diri kita, masa kita, maka dengan sendirinya orang dakwah kena buat kerja dunia. Dunia yang halal, dunia yang bersih. Dunia yang mana? Suci. Nego dia tak capur dengan reba, tak capur dengan duit-duit pinjaman yang kena bayar hasil. Tak capur dengan bohong, tak capur dengan tipu. Bersih. Mai buat kerja dakwah, hasil dia sepengat baju dah. Agama lah dia kau subuh. Maulana Abdul Rahim seorang alim besar di zaman Maulana Ilyas rahmatullah, sezaman dengan Maulana Ashraf Ali Thanawi. Dia katakan, aku pergi duit sekolah. Aku lebih takut daripada pergi bara api lagi. Duit sekolah. Kenapa duit sekolah tu kita ayak ke budak dah ni duit ta'am. Kita boleh guna duit ta'am tu untuk budak dan untuk kita di sekolah perlu. Supaya jaga harta anak yatim, pak mati habis, tinggal dia seorang harta banyak, kita jaga. Maka Allah SWT raya ada Quran, mau boleh guna sekolah perlu. Boleh guna sekadar perlu. Jangan jadikan madrasah sebagai tempat untuk cari duit. Jangan jadikan madrasah sebagai tempat untuk menunaikan hak kita. Untuk apa ni? Tambah kekayaan untuk kita. Kata Mana Syaikhkan rahmatullah, kalau aku kecek madrasah hari ni tak pergi kamu, maka mung akan kata aku ni munafik. Karena perabung-perabung madrasah dia hari ni tangan duit sesuang ada tangan duit dia tak perabung. Duit akan pusing kiblat sekolah tu, wigig mana-mana ikut kehendak dia. Maka bila duit sebagai matlamat dalam madrasah, maka syubah agama yang keluar daripada budak-budak tu tak akan nafa' kepada masyarakat. Dan saya dipera dengan cara tu. Iaitu orang dakwah ni pertama sekali muamalah dengan bersih. Pasal kita nak pergi buat kerja bersih. Apa dah ni? Lepas tu kita boleh bantu sayang-sayang kita pula. Boleh membantu. Tuan yang mulia, kerja dakwah mudah. Tapi keliling-keliling dia tu nak molek.
Bila dia tak lendek kerja tuan-tuan, maka kita tak berubah. 5 kali dapat boleh, kecek bahang tak berhenti. 10 kali dapat boleh, janji tak bisa tetap. Paloho herat di pasar. Janji bukan benda kecil nah, walaupun kita kecek mudah. Tak apa, pasal insya-Allah. Mudah yang kecek. Janji bukan kecil nah, pasal mukir janji satu ilamak munafik. Mukir janji tu satu ilamak munafik. Tak apa janji tamadan. Janji tak ada tamadan lah. 3 perkara yang kita mesti buat supo sama antara orang kafir dengan orang Islam. Mana? Orang kafir dengan orang Islam, 3 perkara ni kena buat sama. 1, hormat pada 2 ibu bapa. Kita masuk Islam jadi mualaf. Ayah kita masih jadi kafir. Kita nak hormat dia, support dengan dia sebagai orang Islam. Kata hormat dia masuklah neraka. Yang kedua, bayar hutang. Mana? Hutang Islam pun kita nak bayar, hutang kafir pun kita nak bayar. Yang kedua, amanah, janji. Janji dengan kafir nak tunai, janji dengan Islam nak tunai. Nabi SAW kata 3 perkara ni tak ada beza antara Islam dan bukan Islam. Nak buat dakwah tak payah, tapi sifat orang dakwah masuk lagi kita ni payah sekali. Dakwah ni duduk dalam ramah tapi duduk sore. Panggil sore dalam ramah tu orang kerja agama. Sore dalam ramah. Pasal masa kita duduk sore tu masa yang mana fikir kita jauh. Sore tawajuh fikir lagi jauh sampai kubur, sampai pada masa sampai ke sirat, sampai kepada kehidupan akhirat. Jadi kalau mengikut kaedah Sufi, dia panggil uzlah. Uzlah iaitu asingkan diri pada manusia. Tapi uzlah yang paling tinggi sekali, asing hati daripada manusia, padahal tubuh kita duduk dengan manusia. Itu orang dakwah. Orang dakwah, orang kerja agama. Uzlah paling tinggi sekali, diri duduk dengan orang, tapi hati duduk dengan Allah. Duk ramah kita harap Allah je. Ramahlah nak tolong kita tak boleh. Allah Ta'ala tolong kita. Duk sore kita harap Allah. Allah yang bantu kita. Allah yang tolong kita. Orang lain tak boleh buat apa sekarang. Duk dalam orang ramah tapi hati ingat kepada Allah. Ni uzlah paling tinggi sekali. Itu tuan-tuan. Pertama sekali, muamalah kena bersih. Itu orang dakwah. Lah ni berita tu baik mari. Kalau bab muamalah kita rusak. Dia tu dengan dia tu dulu baik, lah ni tak baik. Buku apa? Buku buta tak bayar. Dia tu dah dengan sekali lah dulu lah ni pecek dah. Buku apa? Buku laba bagi tak sama. Macam-macam. Berlainan dengan apa ni? Lek orang wih hotel tu lain, ni orang hak kat hotel. Yang kedua tuan-tuan, ayat tuan-tuan ni yang kedua, orang buat kerja dakwah ni, dia kena jaga anak bini. Menjaga semua. Muaz bin Jabal, dia orang alim fiqh, Muaz. Yang orang gelar mufti dalam Islam. Mufti pertama Muaz bin Jabal.
Rumah dia tanah ya, tanah. Tapi lubang haluh-haluh hak berlubang, dia ambil kertas, dia ambil seluk, tapak habis. Bukan tak orang tengok bini dia. Tak bini dia tengok kat orang. Jaga. Anak isteri adalah fitnah bagi kamu. Anak isteri ni fitnah bagi seorang lelaki-lelaki. Tapi kalau betul molek, cara molek, maka dia adalah satu perkara yang sangat mahal di sisi Allah Ta'ala. Mana kata, kalau rugi sungguh, laba sungguh. Rugi sungguh. Laba sungguh. Seorang laki-laki yang dia boleh menguasai anak isteri dia, ini termasuk laki-laki yang sangat beruntung sekali. Kita orang kerja agama takkan nak gocah seminggu 2-3 kali dengan bini. Sendai sepak menomok siku tu bukan. Kita memahamkan dia tentang agama, memahamkan dia tentang kerja agama. Isteri faham. Nabi SAW bersabda, kebaikan aku yang Allah SWT lebih pada Nabi-Nabi lain, iaitu semua isteriku faham agama. Semua isteriku faham agama. Bini Nabi Lut, hari ni aku. Bini Nabi Nuh, hari ni aku. Itu tuan-tuan, jaga anak bini ni sebagai tugas kita seorang yang buat kerja agama, nak jaga sungguh-sungguh. Bukan kata mujahadah. Kalau kita nak minta duit bila mujahadah. Jadah. Maka telah ni lah mujahadah. Dia keluar makan haji kambing daging lek dia ni, lek bini mujahadah. Ni tak betul. Bini duk sedap, kita mujahadah. Tu cara yang betul. Ini sedap. Kita mujahadah. Pasal apa bini ni tuan-tuan, dia cara 5 orang anak kita dia berlaku. Kita rukun anak bila sehari-hari. Jetik telinga dah. Rasa temu sang dia cenok. Lama tak jumpa. Lagi bayar mastura. Temu. Kata lama tak jumpa dah kerja apa. Ayo tebarang. Barang. Wah umur buat apa aja. Tak tanya kata utang dah. Kita boleh 100-200 ribu kita. Kalau banyak teh, banyak kok sebelah-sebelah lah. Cali ada. Bini kerja apa? Ketina rumah kerja apa? Oh ya tak. Ketina dakwah, tak kerja. Di rumah. Boleh tak ketina ke dakwah? Duduk saja. Kalau kita tanya apa, dia basuh baju. Ketina. Papi apa sok? Ketina. Dia nak. Ketina. Dia basuh pinggir. Dia. Dia kata anak sekolah. Dia gembek. Dia basuh wajah anak. Dia juga. Dia nak remeh, dia tunggu. Dia juga. Dia tak ambil macam mana tu?
Jadi aku nak tahu kata bini mu tak kerja. Yang mu kata bini mu tak kerja. Mu kata bini mu tak kerja. Aku tanya mu kata bini belakang. Siapa rumah kasih rumah dia? Bini juga. Jambai semua, jambai tak uci dia kasih. Bini juga. Kamu kata bini tak kerja? Mu kata bini tak kerja tu mana? Tidak banyak kaya bini tak saja. Bini saja. Ambil bini apa? Bini kita tak saja. Saja ke apa saja? Baju kita punya basuh. Dia juga. Sebab itu tuan-tuan, Aisyah kata tidak ada laki-laki yang lemah lembut dengan isteri lebih pada suami aku. Suami Aisyah ya Nabi SAW. Apa Nabi lembut dengan isteri Nabi? Kerana Nabi SAW insaf, mana kata timbul rasa. Timbul rasa sangat-sangat. Tapi itu orang dakwah ni, orang kerja agama ni, dia kena jaga anak isteri. Wak yakin tak tukar tu tak leh. Allah jaga. Itu bukan yakin tu. Yakin macam tu orang panggil yakin mulut ya. Sungguh dak kali. Nak tunjuk hebat kata kita rapat dengan Tuhan. Kata kita rapat dengan Allah SWT. Kalau jaga anak isteri hak besar sekali. Allah SWT bagi tahu, hey, orang beriman, jauhkanlah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Berarti usaha kita tanggung usaha anak bini selalu. Ummul Qura wa man haulaha itu sebut terakhir. Mung dan anak bini kamu serta orang keliling kamu. Orang kampung kita. Wa man haulaha. Qurwah. Tapi tanggung tamu kita, isteri kita, anak kita. Okey, nak buat kerja dakwah lama, dua perkara kena ada syariat, panggil syariat. Satu, duit masuk tubik ada. Yang kedua, anak bini faham. Ya, kalau duit banyak pergi kau tu boleh, pergi kau ni boleh, anak bini tak faham, akhir sekali habis dakwah le Allah kita. Ada biasa berlaku orang tina orang kita kau mak serta boleh tina. Ada berlaku lah tu hayatul sabah, ada fadail aman, failah istiqah, apa dah berlaku. Jemaah pergi keluar tempat dia jawab pergi. Mana ame akhir tangis. Apa? Ada apa makcik? Sombek kita ni baca. Pasal duduk rumah tak ada siapa baca. Jemaah tanya kitab dia. Kitab habis orang dakwah. Tapi sekat dia mati tak ada piaja sejamah kita ni. Tolong bagi baca. Bila kita tinggal bini tak faham, tinggal isteri tak faham, maka agama akan habis pada umur kita. Kalau kita pula dengan orang lain, boleh ulai sampai 2-3 kali. Tapi dengan bini kecek sekali, bini tak turut. Angin halah kan. Kakti kap. Hak kau ni, hingga sikit hak kau ni. Kakti kap. Kau buka hingga ni, hak cekak tu. Kau tu aku kap. Dengan orang lain nak kecek tu, air bahu dulu, buka jalan. Assalamualaikum. Hadir. Biasa buat dengan bini rumah. Bila kita tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa laki-laki yang Allah kenal? Allah kenal sekali laki-laki bersama. Nabi kata orang yang lemah lembut dengan anak bini. Apa Nabi tak wajah orang semaya 12 rakaat?
Dia malam tahajud 12. Sehari kahfi habis. Dia malam Ar-Rahman pun baca. Suratul Mulk pun baca. Kadang sejuh semalam. Apa Nabi tak jawab? Zikir pagi paglak, tak ada kecek dengan siapa seorang ibu. Apa Nabi tak banyak kata? Apa Nabi banyak kata? Orang yang tuan kena, orang yang lemah lembut dengan anak bini. Pasal itu juga jauhkan diri kamu dan anak isteri kamu daripada api neraka. Tak ada payah, tak taat, kita cari lain pula. Tuan-tuan yang mulia, amalan suami Allah tak tanya isteri, tapi amalan isteri Allah tanya suami. Amalan bini kita tak sakut faham bini kita, tapi amalan bini kita sakut faham kita. Kena sunnah bini banyak, kena belakang, tapi sunnah terbih bini supaya ada agama tak kena. Kalau kita tak saya terbih isteri biar ada agama, tak saya terbih orang lemah ada agama, tambah bini seorang sama dengan tambah neraka setiap. Pak orang molek pak tu neraka. Anak bini kamu fitnah, tu wajah dalam Quran nyata-nyata. Anak bini mu fitnah. Tapi orang mau kaca terbih molek, maka dia adalah satu perkara yang sangat butung sekali. Anak yang soleh tak kena doa kita, anak yang soleh tak kena niat hadiah amalan kita. Apa yang dia buat Allah Ta'ala beri kita direct selalu dah. Dia semaya boleh kita, dia zikir boleh kita, dia puasa boleh kita, semua kebaikan itu boleh kita ambil direct, automatically. Tak ada kena hubung roya lain tu. Tapi kalau boleh anak biasa neraka, masya-Allah juga akhirat pun. Betul? Kita buat kerja kamu. Satu, kerja dunia kena nyata, yang kedua anak bini kena jaga. Rabbana atina fid dunya hasanah, yang kita suka minta doa. Kata setengah sahabat, dunia hasanah iaitu isteri yang solehah. Dunia hasanah, isteri yang solehah. Mana siapa ada bini yang solehah, orang itu fid dunya hasanah, kebaikan dunia. Boleh dia siap-siap. Kita hak dok boleh pakai tu. Kalau kita tak biasa temu hak molek, tapi itu wasa kita pakai tu boleh dok dah. Kalau kita tak biasa tengok orang langok hidung kepek pun tak apa dah. Dia tak ada banding apa dia dah. Tapi kalau orang biasa temu isteri yang solehah, dia tengok dia boleh siapa pun tak puas hati supaya hak dia boleh dulu. Ada seorang kerkong tu di satu tempat lah, temu dengan kita tanya, dia kata bini mati. Dia kata me tahu ni. Kata aku tanya orang. Dia kata mati 16 tahun dah. Bini yang mati 16 tahun dah. Kata apa tak bini? Tak boleh. Tak boleh bini. Apa tak boleh bini? Takut tak suka dengan dia. Takut tak suka dengan bini yang mati dah. Ya tak ada lemah sore tu nampak. Gambar hidup-hidup. Siapa lah ni? Nampak supaya duk jalan, duk masak, duk terima Jumaat, duk apa-apa. Waktu bayar gambar-gambar dulu tu. Nak bini tak boleh. Dalam syurga tu ceremoni ni jangok berlebih lagi 70 kali ganda lagi.
betina yang solehah 70 kali ganda lebih jamak pada bidadari. Ahli dunia, orang duduk dalam dunia ni tengok clicking bidadari panjang ni je, selak habis satu dunia, comel dia. Tapi kalau tengok hujung rambut mukminah yang solehah, sekarang ni hujung rambut ni, ni bidadari hujung jari. Dia beri mukminah yang solehah, sekadar kita tengok hujung rambut tu mati habis tu dunia. Tak boleh comel dia. Lepas tu nak cara lah, kita nak cara. Tak boleh mengurus macam mana oleh Allah kita, teratur ke tak? Tak boleh mengurus dia teratur ke tak? Tak boleh hari dia teratur ke tak? Kena jaga. Betina dia kuat, dia lebih kuat daripada orang lelaki lagi. Kata Aisyah, setahu aku, setelah kami berhijrah daripada Mekah ke Madinah, banyak orang lelaki jadi murtad. Kata banyak orang juga jadi murtad. Berimej pada Nabi, berkata nak hijrah, tak siap lagi. Saya nak bini, saya keluarga, saya ke harta. Jadi murtad. Aisyah kata, setahu aku hijrah ke Madinah, banyak orang lelaki jadi murtad, tapi tak ada seorang wanita pun jadi murtad. Betina murtad seorang pun tak ada. Datang dah balik, betina tak balik. Nak ya tu tetap betina. Sebab itu kalau boleh dia jadi enjin belakang kita, maka sedaplah buat kerja agama. Ada seorang dia nak keluar 4 bulan, tak ada duit, tak cukup duit. Tapi tak royak bini. Dia tak luar sore malam-malam. Bini tu bertanya ke apa ni? Apa 2-3 malam dia duduk cokong sini. Tak kisi ni. Tak ada apa. Dia tidur dulu tak apa, tak kira nak masuk. Tak ada. Bini tu tak boleh. Pasal pelik ni, tak usah tengok duduk sore 2-3 malam. Tak kira tak boleh. Dah kaza masjid kita ni 1 Jumaat. Lepas tu beri nama juga lah nak keluar ni. Lepas tu duit tak cukup. Oh, jatuh lah. Bini masuk, ajak tu akhir masuk dalam rumah. Waktu baik kakamah dia. Kakamah. Dia kakamah dia. Perhiasan dia. Baik ke jual apa. Tu lelaki kata, ni kakak mah kita menikah dulu. Kakak mah kita menikah dulu, mah kahwin kata. Hadiah masa menikah lah. Hak mung taruh lah. Aku tak gamak belakang. Bini kata tu jual kakak mah ni tu jual apa be? Tu jual nak hiasan belakang jamak. Bini kata jangan turun dia berapa hari. Jangan turun dia berapa minggu, berapa tahun. Habis ambil pergi jual, keluar je Allah SWT. InsyaAllah Allah SWT akan beri perhiasan semula di akhirat selama-lama. Anak harta kita dulu nak bakar, tuak bakar akhirat sikit lagi. Ada bini pergi tu tengok ni. Ini satu cerita tu. Bini tak faham agama, kita yang usaha dia faham. Lepas tu tak siap usaha dia faham, nanti nak sepak tendang. Ambil cara siapa? Firaun tak tahu bini dia apa, kita jadi siapa? Firaun tak siapa, dia Asia. Sepak tendang Asia tak ada eh? Ni karkong lah ni bini sengek jalan. Apa ni sifat. Hajar ni sifat tak timur, dengan sifat yang ketujuh. Cerita ke dulu ni dia usaha tapi ni dia usaha tapi ni. Tengok
Allah SWT bagi faham dia kata kan di atas kak bini faham agama ni puasa kayak ni dalam rumah duk kayak ni tak serabu. Ada kala orang jatuh ni masuk dalam rumah supaya masuk dalam gok hari tu gok bata di panah Allah duk tak boleh puak ni duk saya makan di luar ni hongahan tak hongahan puak lagi nyata apa kerana dalam rumah jadi pogok hari duk dalam panah duk dalam rumah sepangat duk dalam gok bata masuk dalam rumah panas selalu dah tak panas nak tunjuk lebih daripada kambing lagi tu mari mana, pergi mana, 3 hari tak pergi, nak pergi mapuh mana, kata tok laki. Salah dia, salah tok laki. Bini dia akal ke tok laki tu sebab tok laki dia akal ke bini dulu. Dia akal lah tak bagi hak yang sempurna pada isteri. Lepas tu alasan dakwah. Bini jawab nak pergi bini ajak zakarah tak ada masalah dakwah setara anak tu Nabi SAW buat dakwah ni dia bercara anak bini kita ni buat dakwah setara mana siapa anak bini tak ada bercara lebih dah Nabi lebih dah sahabat lagi dakwah betul jaga anak bini ni satu tugas orang wakil dalam sahabat apa bini pak dia mau harap nak beri anak dia mau pasal tengok apa pertama selamat hak dua selamat bagi kita seorang bagi kita seorang ni hak pertama pun dah harap dada tak tahu semaya pergi mana pergi nak beri yang kedua kita cari pun boleh pasal itu pula yang kedua pun hak seorang tu sakit kepala hak ni sakit belakang itu tugas orang dakwah jaga anak isteri. Ada setengah orang dakwah kita lah. Ini dia malah mu'alaf. Boleh anak dua orang dah. Ini mu'alaf. Bini dia tu Yasin, Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Mulk. 3-4 sejarah ke apa? 3-4 surah. Ingat mula. Tumbi hak lek nom mari lek ni. Tapi dengan usaha dia siapa ti 5 surah ingat mula. Kita ambil hak asal ni kita ni. Pak Islam, mak Islam, dia pun mengaji agama. Siapa nak 7 orang dah. Yasin pun tak ingat lagi bini kita. Sibuk kita sibuk apa? Dakwah. Dakwah piyo. Sibuk dakwah piyo. Jangan ingat lagi bayar kok orang bayar kau itu dakwah lah bukan lah. Dia bayar situ, bayar sini, bayar situ, bayar sini. Dakwah lagi. Bukan dakwah islah. Dakwah baik diri. Bila kita berubah ada agama dalam kehidupan, bila anak isteri kita ada agama dalam kehidupan, tu siapa maksud kerja dakwah? Bukan tak bayar kok orang situ sini tak ada bukti tu dakwah bukan. Dakwah dengan arti islah bagi kita. Baiklah, yang ketiga, ambil sebahagian masa belajar kerja dakwah. Kerja dunia tak tinggal, nak bini jaga, belajar kerja dakwah. Jadikan dakwah sebagai maksud hidup. Arti dakwah maksud hidup ni utamakan kerja dakwah lebih pada kerja lain. Dengan motong dakwah pertama, dengan menego dakwah pertama. Tapi kalau takaza agama tak ada, menego macam biasa. Kalau nego biasa dakwah duk mana? Dakwah duk dalam nego. Dakwah duk dalam nego. Kenapa? Nego nak bunuh agama, maka agama dalam nego. Mana Ilyas SWT kata dakwah bukan nak tukar cara hidup, tapi nak tukar maksud hidup. Orang motong situ, tapi motong
jadi orang motam yang ada agama dalam kehidupan. Jadi kru untuk mana Tuan Nabi jadi situ. Tapi kru untuk mana Tuan Nabi yang ada agama dalam kehidupan. Makin gaji yang ada agama. Jadi toke yang ada agama tu maksud yang dimaksudkan oleh Mana Ilyas rahmatullah alaih. Anak kali yang ada agama, dia tak tipu, dia tak makan, dia tak gapo semua, dia jujur dengan toke dia. Masa dia tak makan lagi, toke tak ada pun dia buat semua dengan toke ada. Tu kali yang ada agama. Lah ni apa jadi lah dunia tu toke nak bunuh anak kali banyak sekali, tapi nak bagi gaji sikit sekali. Anak kali pula nak kerja sikit tapi nak duit banyak. Maka timbul belagak gimana. Takik dia belagak, dapat rongan, katuk rongan. Apa? Nak duit dah apa? Kerja sikit. Tulis anak kali nak kerja sikit, nak duit banyak. Okey, nak suruh kerja banyak, nak duit sikit. Itu masa belajar buat kerja dakwah. Tertib Mana Ilyas bagi ni tuan-tuan. Tertib yang paling ingin sekali tertib 1/10. 1/10. Tertib hari ni, minggu ni, bulan ni, tahun ni. 4 tertib. Hari yang apa? Mesyuarat hari ni, taklim hari ni, bagi masa hari ni. Minggu ni apa? Dah 1 kan 2. Mesyuarat minggu ni. Bulan ni ke apa? 3 hari sebulan. Tahun ni ke apa? 14 hari setahun. 1/10. 3 hari ambil mana? 10 cabut 1, 10 cabut 1, 10 cabut 1. Sebulan 30 hari, cabut so. Hari 3 hari. 1/10. Kalau kita hitung masa tu, sikit sangat masa. Tapi oleh kerana kita tidak terbih diri kita untuk boleh khidmat kepada agama tu, maka kita tak boleh buat apa sekarang. Agama adalah adab. Orang tak ada adab, tak ada agama dalam kehidupan. Nak masuk tak boleh, agama tak boleh masuk. Tertib salah satu pada adab. Tertibkan diri kita. Kalau kita tidak tertibkan diri kita, maka kita cari alasan nak rojak kesahan. 3 hari ni. Siap. Ya nah. Tak boleh gini. Saya kata tak apa. Nanti minggu nak habis. InsyaAllah. Minggu apa cari hek pula. Cari alasan untuk royak korang. Mana baik kita cari jalan untuk boleh buat. Cari jalan boleh buat lebih baik pada cari alasan royak korang. Ni tak lagi minggu ni gini. Tu nak cari juga tu nak royak tu. Kalau tak cari nak royak tak kena. Tapi otak yang kita guna cari alasan tu, ambil otak tu mai fikir cari jalan buat kena boleh kita. Kita tak ada betul. Kenapa orang solat betul tak boleh? Sibuk ngalir lembu, ngalir ke apa, ambil anak ngaji klik rumah dan sebagainya. Kita tengok masalah pula masalah boleh. Orang kata nak 1000 daya, dia tak say 1000 dalih. Dia kita nak 1000 daya, nak cari jalan. Ahli sains dia nak tengok idea buruk. Idea buruk ni tinggi juga. Dia tak bisa, dia buah buruk legok, tak bisa jauh. Lepas tu tak kayu dah apa dah. 3 hari. Dia tengok hari 3,
Buruk makan habis lah bisa. Buruk buat lah, ambil galah kan. Ya saya jalan duk musim holo tangan tak apa. Holo tangan tak apa. Holo tangan tak apa. Holo kaki lo tak apa lagi. Tengok kayu dah ambil kayu holo. Mari. 3 hari makan habis sikat. Bagi kita mungkin beruk tu apa? Kita cilik ada beruk banyak, apa tak jalan boleh buat kerja dengan sepenuh. Baru cari alasan dia banyak orang tak ada. Allah. Apa tak? Lepas tu kalau orang nak seribu daya, orang nak seribu daya. Orang tak seribu dalih juga sama 1000. Tidak seribu dalih. Buat kerja dunia, jaga anak bini, bagi masa, belajar kerja dakwah. Niat sama hidup. InsyaAllah dah. Jadi dakwah maksud hidup utama ke kerja dakwah. Lepas tu, di luar kita usaha tu di dalam, serah kepada Allah SWT. Yang bagi kemudahan, Allah. Yang bagi kepayahan, Allah. Yang tunai segala hajat hamba dia, Allah. Kita buat sebagai syariat zahir cukup, hakikat sebenar serah pada Allah. Kita serah selalu dah. Akan tak nak usaha dah. Kalau usaha pun tak boleh. Pasal usaha tak boleh bukan. Kalau tuan-tuan berdiri itu, diri kita tu, inilah Jabariyah. Jabariyah, etikok yang sesat. Zahiran batilan, zahiran batinan, zahir surah Tuhan, batin surah Tuhan. Ni Jabariyah. Dia panggil apa? Etikok yang sesat. Tapi ahli sunnah wal jamaah ni zahiran usaha, batinan surah. Zahiran usaha, batinan hati surah. Ni ahli sunnah wal jamaah. Kasih usaha langsung. Orang keluar tu tulis belakang dah. Orang keluar dakwah tu tulis belakang dah. Pak Ulai tu tulis belakang dah. Hak tu tak tulis tak boleh keluar. Betul, tapi usaha mudah mana? Usaha mudah mana? Nabi pakai baju besi tu baik pergi baju besi. Pakai sokok besi tu baik pergi. Apa pedai mati dah? Siapa mati? Allah. Apa pakai apa? Ini sebagai tadbir, sebagai usaha ikhtiar. Tak wibkah Allah Ta'ala wibkah. Betul deh, kayak buat rancangan supaya kita boleh buat kerja agama dengan sempurna. Lepas tu doa kepada Allah SWT, jadikan dakwah sebagai maksud hidup, utamakan kerja dakwah. Bukan tinggal dunia. Maksud hidup tinggal dunia ni bukan supaya keluar tu lah batal tak buat apa tak buat, tidur tak lengah. Kain selimut tak buat. Kenapa? Mujahadah. Ni bukan mujahadah, ni mujahil. Mujahil lah ni, bukan mujahadah. Apa tu? Kerja dakwah dengan tak ada terbih, patut serah Tuhan ni bukan mujahadah, ni mujahil. Tak terbih, saya lewat kerja gini. Boleh tak boleh? Tu hak Tuhan, hak Allah Ta'ala. Ada orang yang nak buat kerja dakwah, kita tanya mana Ilyas, kata apa nak dakwah, nak buat lah. Macam apa, dia bomo. Orang Ilyas kata mudah, ya. Kalau nak sungguh, buat lah. Bila orang sakit, mari tanya dulu, nama apa? Abdul Rahman. Ini apa? Ini Mansing apa? Orang India. Mansing ni orang Sikh. Orang Sikh ni tulis. Lepas makan 2 tim, lepas makan nasi, makan obat 2 tim. Lepas makan tengah hari, makan obat 2 tim. Lepas malam belum tidur, lepas makan nasi 2 tim. Lepas ni, Abdul Rahman ni, lepas main lohor 2 tim, lepas main asar 2 tim, lepas main esok 2 tim. Mana Allah kata, tu pun dakwah dah untukmu. Sekurang-kurangnya, dia ni boleh tengok waktu semaya semua. Bukan, lohor ni nak makan 2 tim. Ataupun, nak tahu kata lohor masuk tu, kau punya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lohor dah nak makan ubat. Tak apa dah sekarang tu. Nak
1000 raya. Tak sih 1000 raya. Kita nak kata sih. Nak lakar usah tengok. Doa pada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika.